Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Farisha binti Muhammad Yusof akan memulakan topik perbincangan kami iaitu impak kes kemalangan pemandu mabuk terhadap masyarakat Malaysia. Kemalangan yang melibatkan pemandu mabuk semakin menjadi-jadi sejak kebelakangan ini. Pemandu mabuk yang menyebabkan kemalangan bukan sahaja membahayakan diri mereka, malah turut mengancam keselamatan kenderaan lain. Seseorang yang mabuk boleh dikategorikan sebagai seorang yang mengalami perubahan dalam cara bercakap, berfikir dan bertindak. Alkohol yang diambil boleh memperlahankan tindakan refleks mereka sehingga mereka tidak dapat berfikir secara rasional jika sesuatu berlaku semasa mereka memandu. Dan itu antara akta yang dipinda untuk memberi amaran tegas kepada pemandu mabuk ialah Akta Pengangkutan Jalan 1987 ataupun dikenali sebagai Akta 333 Seksyen 44-1. Sebagai contoh, akta ini telah pun meminda hukuman penjara dari 2 hingga 10 tahun kepada hukuman penjara selama 15 tahun untuk kesalahan kali pertama dan 20 tahun untuk kesalahan kali kedua. Namun begitu, kes kemalangan pemandu mabuk masih bertambah dan tidak asing lagi dalam kalangan masyarakat. Seterusnya adalah isu kes kemalangan jalan raya oleh pemandu mabuk. Pertama ialah penjualan arak secara terbuka. Minuman beralkohol ini boleh didapati di kedai-kedai yang beroperasi 24 jam di mana ia menjadi tempat bekalan minuman keras. Minuman ini tidak mempunyai had atau sekatan kerana ia bukan sahaja boleh diminum di dalam pusat hiburan atau kelab malam, malah ianya juga boleh diminum di mana-mana sahaja. Kebiasaannya, individu akan mengambil minuman keras untuk menghilangkan tekanan yang mereka hadapi. Penjualan minuman keras pada harga yang murah juga menyebabkan ramai mampu membeli minuman tersebut dan secara tidak langsung, ia menyumbang kepada peningkatan kadar kemalangan pemandu mabuk. Kedua ialah pemandu di bawah pengaruh alkohol juga hilang konsentrasi ketika memandu. Pengaruh alkohol mendatangkan impak yang buruk di mana penglihatan akan menjadi semakin kabur, hilang keseimbangan diri serta sukar untuk membuat keputusan. Perkara sebegini menimbulkan perasaan geram dan ketidakpuashatian masyarakat terhadap pemandu mabuk kerana kecuaian mereka, namun orang lain yang menerima padah. Isu kemalangan pemandu mabuk ini semakin menjadi-jadi sekiranya tidak dibendung kerana semakin hari, semakin ramai yang terkorban yang disebabkan oleh perbuatan individu yang tidak bertanggungjawab. Ia bukan sahaja melibatkan nyawa pemandu mabuk, akan tetapi melibatkan nyawa pengguna jalan raya yang lain. Masyarakat menggesa supaya pemandu mabuk menerima hukuman yang setimpal atas kesalahan yang mereka lakukan. Sekiranya tidak, mereka akan menganggap perkara ini adalah perkara yang remeh. Penjara dan penggantungan lesen memandu oleh pihak berkuasa adalah hukuman bagi menangani isu tersebut. Namun, terdapat segelintir pihak yang inginkan hukuman yang lebih berat atau setimpal dengan perbuatan mereka itu, iaitu berdepan hukuman tali gantung, sehingga mereka mengklasifikasikan sebagai hutang nyawa dibalas nyawa. Tambahan pula, keazaman politik yang kurang menyebabkan kes kemalangan pemandu mabuk menjadi isu di Malaysia. Pendekatan 3E iaitu penguatkuasaan, kejuruteraan dan pendidikan perlu diutamakan untuk mengurangkan kemalangan jalan raya. Walaupun kadar kemalangan jalan raya yang disebabkan oleh pemandu mabuk mempunyai peratus yang rendah di Malaysia, namun perkara ini perlu dipandang serius kerana ia melibatkan nyawa individu bersalah maupun tidak. Masyarakat perlu mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan bagi kesejahteraan Malaysia dan membantras isu kes kemalangan pemandu mabuk. Selain itu, punca peningkatan kes kemalangan yang semakin mencanak naik disebabkan faktor-faktor negatif seseorang individu dan penyalahgunaan akta jalan raya yang berlaku di kalangan masyarakat Malaysia. Salah satunya adalah daripada sikap pemandu yang inginkan cabaran, keseronokan serta suka mengambil risiko untuk mencuba benda baru turut menunjukkan pengaruh yang nyata. Seterusnya, sikap pemandu sambil lewa dan kurang pendidikan tentang peraturan dan undang-undang jalan raya yang boleh membawa kesan buruk kepada diri sendiri dan orang lain. Malah, tiada kesedaran masyarakat sewajarnya mengenai bahaya dan keburukan minuman keras juga turut menyumbang kepada peningkatan kes kemalangan. Faktor sikap pemandu sangat berkait rapat dengan amalan memandu melebihi had laju yang ditetapkan. Salah satu sikap yang melibatkan emosi seperti stres, terganggu, pandu laju dalam keadaan emosi yang kurang stabil, lalu melayan perasaan untuk melepaskan tekanan dengan memandu dalam keadaan mabuk. Tambahan pula, faktor dari persekitaran seperti penjualan minuman keras secara terbuka turut memberi kesan kepada berlakunya kes kemalangan disebabkan pemandu mabuk. Di negara Malaysia, minuman keras boleh dibeli pada bila-bila masa di kedai sebanika yang beroperasi 24 jam sebagai contoh 99 Speedmart dan Kiki.
Penjualan minuman keras tidak ada had limit dan bukan saja ada di pusat hiburan atau kelab malam, malah berada di tempat terbuka dan sering dikunjungi pada waktu malam. Ini menyebabkan mudahnya mendapat bekalan dan mereka boleh minum di mana-mana tanpa ada halangan. Seterusnya adalah kesan kes kemalangan disebabkan oleh pemandu mabuk di Malaysia. Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW telah memberitahu bahawa arak adalah perkara yang buruk dan boleh membawa kesan yang memudaratkan. Ayat-ayat tentang pengharaman arak dalam Al-Quran juga diturunkan dalam satu tempoh masa dengan mengambil kira pelbagai kumpulan orang yang telah memeluk Islam pada masa itu. Sukar bagi mereka untuk meninggalkan tabiat dan kepercayaan lama mereka pada zaman jahiliah itu. Seterusnya, memandu dalam keadaan mabuk akan menyebabkan anda melanggar peraturan jalan raya. Jika anda melanggar lampu isyarat atau had laju yang telah ditetapkan, anda boleh membahayakan keselamatan atau nyawa orang lain. Ini adalah kesalahan yang sangat besar dan ia boleh membawa kepada kesan yang sangat serius. Banyak kemalangan berlaku apabila pemandu tidak mematuhi lampu isyarat merah. Sikap seperti ini boleh memberi kesan kepada orang ramai dan jumlah nyawa yang akan terkorban nanti. Hal ini boleh menyebabkan isteri menjadi ibu tunggal, anak berstatus yatim dan keluarga hilang tempat bergantung. Peraturan yang telah ditetapkan untuk jalan raya harus dipatuhi oleh pemandu supaya semua pemandu lain dapat menjalani perjalanan yang selamat dan menyeronokkan. Jalan raya adalah jalan yang sangat sibuk dan penting untuk orang ramai mematuhi peraturan yang telah ditetapkan untuk memastikan semua orang selamat. Arak boleh menyebabkan orang kurang sedar tentang perkara yang mereka lakukan di jalan raya. Jadi, mereka mungkin tidak tahu sama ada mereka melanggar peraturan ataupun tidak. Disebabkan oleh sikap mementingkan diri sendiri dan kehilangan sioman seorang pemabuk, nyawa orang lain pula melayang begitu sahaja. Hal sebegini berlaku kerana apabila seorang pemandu memandu dalam keadaan mabuk, mereka sering lalai dan berakhir dengan kemalangan. Hal ini kerana mereka tidak dapat berfikir dengan jelas. Individu di bawah pengaruh arak amat sukar untuk fokus dan menyebabkan konsentrasi ketika pemanduan terganggu. Lebih menyedihkan apabila keluarga mangsa antara pihak yang turut terkesan dengan berita kematian akibat kejadian malang tidak berbau itu. Jadi, jelaslah di sini bahawa penyalahgunaan alkohol memberi kesan buruk bukan sahaja pada individu itu sendiri, tetapi pada seluruh masyarakat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Farah Syara binti Ramli akan membentangkan pandangan agama Islam terhadap arak. Tetapi sebelum saya masuk dengan lebih mendalam, korang tahu tak maksud arak daripada sudut bahasa, sudut istilah dan dalam syariat Islam? Daripada sudut bahasa, arak atau al-qarm dalam bahasa Arab, ia bermaksud menutup akal dan perkara yang memabukkan yang diperbuat daripada anggur. Selain itu, dari sudut istilah pula, minuman yang memabukkan daripada anggur yang diperah. Maka dalam syariat Islam, minum arak hukumnya adalah haram. Tidak kira sedikit atau banyak, kecuali di dalam keadaan darurat. Pengharaman arak ini terhadap semua jenis kategori arak, contohnya wine, beer, whisky, brandy, cocktail, rum, tequila dan sebagainya. Terdapat 4 dalil yang menyokong pengharaman arak, iaitu dalil Al-Quran, dalil As-Sunnah, dalil Ijma' dan dalil logik akal. Mengikut dalil Al-Quran di dalam surah Al-Ma'idah ayat 90 ke 91, Allah SWT mengharamkan semua jenis perbuatan seperti minum arak, berjudi, sembah berhala dan menilik nasib, iaitu perkara yang ditegah dan berdosa bagi setiap orang Islam. Seterusnya, mengikut hadis riwayat Jabir bin Abdullah, sabda Rasulullah SAW, Al-Mawqi' Al-Tamiri Ibnu Al-Munzir berkata, ulama bersepakat bahawa arak yang diperbuat daripada anggur yang dimasak sehingga mendidih dan hilang buih hukumnya adalah haram. Hukum hudud akan dikenakan jika minum dalam kuantiti sedikit atau banyak, dan 40 jumhur ulama mengatakan bahawa hukumnya sama haram bagi perkara yang memabukkan dalam kuantiti yang banyak. Selain pada arak anggur, dan hukum hudud akan dikenakan. Selain itu, kaum muslimin bersepakat minum arak di dalam kuantiti sedikit atau banyak, hukumnya tetap haram jika tiada kemudaratan kecuali sebagai ubat. Akhirnya, dalil logik akal atau makul, iaitu mengikut logik akal, terdapat banyak hikmah mengharamkan arak. Antara hikmahnya adalah memelihara dan menjaga akal kerana minum minuman yang memabukkan seperti arak boleh menghilangkan kewarasan akal kerana jika kita hilang pertimbangan, kita cenderung melakukan jenayah, maksiat, pembunuhan, pergaduhan, rompakan, perzinaan dan sebagainya.
Seterusnya, hukuman dan sabitan kepada pemandu mabuk menurut hukum syarak. Secara umumnya, di dalam mana-mana kitab fiqh klasik, kesalahan apabila memandu dalam keadaan mabuk tidak dibahaskan dengan jelas dan tidak dibincangkan secara langsung. Namun, isu kemalangan ini dibincangkan secara tidak langsung dalam perbahasan jarimah atau jenayah. Jika pemandu tersebut meminum arak hingga mabuk lalu memandu kenderaan dengan mengetahui risiko yang mungkin berlaku dan memandu secara sedar di mana ia dikira sebagai ingin atau sengaja mencipta mudarat, para fuqaha berbeza pendapat tentang bentuk hukuman yang perlu diberikan, sama ada perlu dikenakan hukum qisas, hudud atau kedua-duanya. Pandangan pertama berdasarkan pandangan Uthman al-Bati dalam satu riwayat daripada Ibnu Tamiyan dan Ahmad bin Hanbal. Mereka tidak perlu dikrisas, sebaliknya perlu dikenakan diyat sahaja walaupun mempunyai kesalahan meminum arak. Hal ini disebabkan mereka berpendapat bahawa individu yang mabuk berada di luar kesedaran dan tidak memenuhi syarat taklif seperti orang yang gila, orang yang pingsan dan orang yang tidur. Pandangan mazhab Zahiri pula, mereka berpendapat bahawa pesalah yang mempunyai kesalahan meminum arak mesti diberikan hukuman hudud. Tetapi Audah yang cenderung dengan pendapat rajih jumhur fuqaha telah menafikan pendapat ini. Jumhur fuqaha berpendapat bahawa hukuman yang diberikan ialah sama dengan hukuman yang dikenakan kepada individu yang berada dalam keadaan waras dan sedar. Pendapat yang terakhir ialah dari Al-Shirazi yang berpendapat bahawa ianya bersamaan dengan konsep pemilikan haiwan. Apabila haiwan yang dimiliki oleh seseorang individu membuat kemusnahan, jadi pemilik yang akan bertanggungjawab atas kemusnahan itu dan perlu membayar ganti rugi kepada pemilik harta yang dimusnahkan. Oleh itu, dalam hal pemandu yang memandu dalam keadaan mabuk, perlu bertanggungjawab atas kecuaiannya dengan cara membayar diyat kepada keluarga mangsa. Saya, Siti Khadijah, akan menerangkan mengenai cadangan yang boleh diimplementasikan bagi mengurangkan kes kemalangan jalan raya akibat memandu mabuk. Cadangan ini secara umumnya terbahagi kepada 3 pelan, iaitu pelan jangka pendek, jangka sederhana dan jangka panjang. Ketiga-tiga pelan ini melibatkan cadangan kepada kerajaan untuk menambah baik undang-undang yang sedia ada bagi mengurangkan indeks kes kemalangan pemandu mabuk ini. Untuk pelan yang pertama, iaitu pelan jangka pendek, kerajaan hendaklah mengehadkan operasi pusat hiburan selewat-lewatnya pada pukul 12 malam. Ini kerana kes kemalangan kerap berlaku sekitar jam 12 malam hingga 6 pagi. Premis pula boleh didakwa sekiranya mereka melanggar peraturan ini. Kedua, pelan jangka sederhana. Pelan ini pula, kerajaan hendaklah memberi hukuman yang sepatutnya kepada pemandu mabuk, terutama yang menyebabkan sehingga kemalangan jiwa. Mengikut hukum Islam, hukuman diyat wajar diberikan berupa pampasan ataupun ganti rugi kepada keluarga mangsa akibat kemalangan jalan raya. Pelan yang terakhir pula, iaitu pelan jangka panjang pula, rakyat perlulah diberi kesedaran yang berterusan mengenai bahayanya arak yang berlebihan dalam hidup seseorang. Hal ini kerana arak yang berlebihan memberikan kesan yang buruk kepada seseorang individu tersebut. Antara perkara yang boleh dilakukan adalah dengan mengadakan kempen, contohnya pihak sekolah mendidik pelajar menjauhi arak apabila mempunyai masalah dan mengamalkan gaya hidup yang lebih sihat untuk mengurangkan keresahan. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya, kita dapat lihat bahawa kes kemalangan pemandu mabuk di Malaysia ini semakin merunsingkan dan semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh kelalaian dan kecuaian pemandu yang memandu dalam keadaan mabuk. Mereka tidak menghiraukan keselamatan orang lain kerana apabila mereka berada di bawah pengaruh alkohol, mereka tidak boleh berfikir secara rasional. Sebahagian daripada mereka menganggap bahawa denda yang dikenakan oleh kerajaan ialah sedikit, jadi mereka mengambil ringan tentang perkara tersebut. Terdapat banyak akta yang boleh digunakan atas pemandu mabuk, tetapi kebarangkalian untuk mereka didakwa di mahkamah adalah rendah dan tindakan undang-undang yang ada hanya untuk pendekatan jangka pendek sahaja. Jadi, pendekatan jangka panjang untuk mencegah kemalangan akibat pemandu mabuk ini harus dijalankan. Kerajaan perlu menetapkan hukuman yang lebih berat dan lebih setimpal kepada pemandu mabuk. Selain itu, kerajaan boleh melancarkan kempen-kempen
kesedaran tentang bahayanya pengambilan arak. Kita juga perlu mempunyai sikap kesedaran untuk menjaga diri, untuk memelihara keluarga yang tinggi dan perlu berperanan sebagai seseorang individu yang mematuhi undang-undang negara supaya nyawa-nyawa yang berharga tidak akan terancam lagi di masa akan datang.